Otto Eduard von Bismarck merupakan seorang nasionalis Jerman yang telah memainkan peranan yang sangat penting untuk menyatukan Jerman. Pada masa itu, Jerman belum lagi dipanggil sebagai Jerman tetapi dikenali sebagai Konfederasi Rhine. Jadi kita melihat bagaimanakah Otto Eduard von Bismarck ini telah berjaya menyatukan Jerman sebagai sebuah negara bangsa. Sejarah permulaan penyatuan Jerman ini disusuli oleh konflik perebutan dua buah wilayah penting, iaitu Schleswig dan Holstein antara Kerajaan Prussia dan Kerajaan Denmark. Pada tahun 1863, Raja Denmark yang dikenali sebagai Raja Kristian telah memperkenalkan Perlembagaan Denmark 1863 yang mengiktiraf Holstein dan Schleswig bakal dimasukkan dalam negara Denmark. Walau bagaimanapun, tindakan Raja Kristian itu telah menimbulkan rasa tidak puas hati kepada Kerajaan Prussia, khususnya kepada Otto Eduard von Bismarck, kerana tindakan itu dilihat sebagai tindakan pencabulan terhadap perlembagaan asal yang melihat Schleswig dan Holstein ini harus kekal sebagai dua wilayah yang berasingan. Otto Eduard von Bismarck telah mendesak Raja Kristian untuk menarik perlembagaan tersebut. Walau bagaimanapun, Raja Denmark enggan mematuhi perkara itu. Otto telah meminta bantuan Austria di bawah pimpinan Franz Joseph untuk bekerjasama dalam bidang ketenteraan untuk mengisytiharkan peperangan terhadap Denmark bagi merampas Holstein dan Schleswig. Lalu berlakulah pertempuran yang dikenali sebagai Pertempuran 7 Minggu antara Kerajaan Prussia Austria melawan Kerajaan Denmark yang telah berjaya dimenangi oleh Kerajaan Prussia Austria. Perjanjian Gastin telah menyebabkan Raja Kristian menyerahkan wilayah Holstein kepada Austria dan wilayah Schleswig kepada Prussia. Dan keadaan itulah yang telah menyebabkan wilayah Holstein dan Schleswig berada di bawah pengaruh dua buah kuasa. Selepas melawan tentera Denmark, Otto Eduard von Bismarck telah mengalihkan tumpuan serangannya untuk menyerang kerajaan Austria-Hungary bagi mendapatkan semula wilayah Holstein. Lalu Otto Eduard von Bismarck telah mencari alasan untuk menarik Austria berlawan dengan Prussia. Oleh hal yang demikian, Otto Eduard von Bismarck telah melakukan tindakan provokasi yang mengatakan bahawa bangsa Jerman yang berada di bawah pengaruh Austria, khususnya di Holstein, telah ditindas oleh kerajaan Austria. Keadaan itu telah menyebabkan Otto Eduard von Bismarck telah mendapatkan sokongan yang padu untuk mengisytiharkan perang terhadap Austria demi mendapatkan Holstein. Otto Eduard von Bismarck telah menjalinkan hubungan dengan Napoleon ketiga dari Perancis dan hubungan dengan Itali yang dipimpin oleh Alfonso Alferreira La Marmora untuk bekerjasama untuk mengisytiharkan perang terhadap Austria. Dalam konteks ini kita boleh melihat cara Otto Eduard von Bismarck ini telah memanfaatkan konsep darah dan besi ataupun realpolitik untuk melaksanakan sesi pertumpahan darah demi mencapai matlamat penyatuan Jerman. Pada tahun 1866, Perang Austria-Prussia telah terlaksana di sebuah tempat yang dikenali sebagai Perang Königgrätz yang telah melihatkan peperangan bersenjata yang paling berdarah antara kedua-dua buah kerajaan. Telah ditakdirkan bahawa kerajaan Austria telah tiwas ke tangan tentera Prussia. Lalu Perjanjian Vienna pada tahun 1866, Prussia telah berjaya merampas Holstein daripada Austria. Perjanjian Vienna ini telah mentakdirkan penyatuan seluruh negeri-negeri kecil di utara Jerman sehingga membentuk Konfederasi Jerman Utara. Lalu Bismarck telah mengalihkan tumpuan untuk menyatukan selatan Jerman. Peperangan Prussia-Perancis ini telah dimulakan oleh krisis takhta yang mana waris Prussia, Leopold Hohenzollern, telah menuntut takhta di Spanyol. Walau bagaimanapun, Napoleon ketiga, Maharaja Perancis, menghalang cita-cita Hohenzollern itu atas dasar untuk menjaga keseimbangan Eropah kerana Napoleon ketiga khawatir Prussia dan Spanyol memberikan ancaman kepada Perancis. Surat bantahan daripada Maharaja Napoleon ketiga itu telah disampaikan kepada Kaiser Wilhelm I, Raja Prussia, yang memberikan amaran kepada Prussia agar tidak mengangkat waris kerajaan Prussia bagi mendapatkan takhta di Spanyol.
keadaan itu telah dimanfaatkan oleh Otto Edward von Bismarck untuk memalsukan dokumen ataupun surat itu yang dikenali sebagai Ems Telegram, yang mana Otto Edward von Bismarck telah menaip semula surat yang disampaikan oleh Napoleon ketika itu dengan kata-kata yang kesat dan bersifat provokasi bagi menarik minat Perancis agar mengisytiharkan perang terhadap kerajaan Prussia. Dan kita boleh melihat bagaimana konsep realpolitik ini telah dimanfaatkan oleh Otto Edward von Bismarck untuk menyatukan selatan Jerman. Lalu perang Franco-Prussia telah terlaksana pada tahun 1870 yang telah melibatkan pertempuran bersenjata antara Prussia dan Perancis, yang telah menamatkan pertempuran ini dalam pertempuran Sedan dan kejatuhan Paris pada tahun 1871. Pada tahun 1871, Perjanjian Frankfurt telah ditandatangani antara kerajaan Prussia dan kerajaan Perancis, yang mana Napoleon III terpaksa menyerahkan beberapa buah wilayah kepada Prussia, yang mana wilayah penting Perancis iaitu Alsace dan Lorraine telah diserahkan kepada Prussia. Hampir keseluruhan negeri-negeri kecil di selatan telah bersetuju untuk bergabung dengan Jerman Utara lalu membentuk Empire Jerman. Lalu pada tahun 18 Januari 1871, satu majlis besar-besaran telah diadakan di Istana Versailles, Perancis, yang mana Empire Jerman ini telah meraihkan penyatuan Jerman dengan semangat yang berkobar-kobar, yang mana Kaiser Wilhelm pertama telah dilantik sebagai Maharaja Jerman, Otto Edward von Bismarck telah dilantik sebagai Iron Chancellor ataupun Perdana Menteri Empire Jerman. Begitulah penyatuan Jerman.